Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dengar. Dengar. Okey, alhamdulillah. Saya bukalah kamera saya. Saya nak. Mana pun. Mana bahan nak keluarkan bahan. Desktop. Sekejap ya. Nampak tak saya punya ni? Nampak. Dah nampak ke PowerPoint saya tu? Tadi nampak. Oh, ni tak nampak dah ya? Kejap. Ni nampak ke? Nampak. Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar ya dan juga siapa yang hadirlah untuk petang ni. Ini kelas saya ya untuk minggu ni. Okey, saya mungkin memperkenalkan diri sebab saya daripada Fakulti Pendidikan ya. Pengenalan diri saya sikit ya. Sebelum tu ya, sebelum kita memulakan majlis kita ni, kelas kita ni, kita sama-samalah membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa masing-masing ya seperti bagi yang bukan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, oleh kerana saya bukan daripada FST, namun dulu masa saya degree pun saya di FST ya, Fakulti Sains Fizik dan Gunaan. Jadi saya bidang sains nuklear dan sekarang berada di Fakulti Pendidikan ya. Bolehlah ambil nombor telefon saya dan email saya kalau sesiapa yang nak bertanya ke selepas ini ke ya. Okey, dan saya berada di Pusat Pembudayaan STEM di Fakulti Pendidikan. Okey, tajuk kita hari ini ialah pengintegrasian ya, pengintegrasian sains tauhidik dalam pendidikan ya. Dan ini adalah satu elemen yang penting ya dalam pendidikan, bukan saja di peringkat pendidikan rendah, juga sebenarnya penting juga sangat penting di peringkat pendidikan tinggi. Jadi untuk itu ya, perkara yang penting sekali kita melihat kepada falsafah pendidikan negara kita ya. Ini adalah elemen ataupun falsafah yang perkara yang penting di dalam pendidikan, yang mana sebenarnya kalau di Fakulti Pendidikan ni semua pelajar perlu memahami ya, menghafal, memahami dan menghayati setiap perkataan di dalam falsafah ini ada maksud yang tersirat dan perlu diperhalusi ya. Kerana dengan falsafah inilah semua pendidik, saya dalam kuliah ni saya merasakan kita semua adalah pendidik, walaupun kamu bukan dalam bidang ataupun bukan di Fakulti Pendidikan, tetapi kita semua adalah pendidik ya. Kita pendidik pada diri kita, kita didik orang di sekeliling kita ya, dan kita menjadi role model kepada semua orang berada di keliling kita. Sama ada kita ni di peringkat sebagai seorang anak, kita sebagai seorang abang ataupun kakak di dalam keluarga, atau sebahagian dari kita mungkin kita lah menjadi ibu bapa ya, dan kita juga adalah masyarakat, pendidik kepada masyarakat, terutamanya apabila kita berada di universiti. Kamu semua adalah orang yang terpilih ya, bukan calang-calang orang ya, orang yang terpilih untuk masuk di peringkat Menara Gading, dan kita adalah harapan untuk masyarakat, dan akhirnya kita akan kembali ke masyarakat dengan membawa ilmu yang kita pelajari untuk kita manfaatkan ya. Jadi oleh sebab itu perlulah kita menghayati, tahu tentang falsafah ya. Walaupun falsafah ini mungkin pada peringkat awal masa kita berada di sekolah kita tak perasan pun benda ni ya, tetapi bagi seorang pendidik ini adalah wajib untuk diketahui dan dihayati. Tapi di peringkat, bila kita berada di peringkat universiti ini, peringkat pendidikan tinggi, saya merasakan pelajar juga perlu tahu falsafahnya ya, bukan saja pensyarah yang memang sepatutnya tahu,
Tetapi pelajar juga sepatutnya tahu kerana kamu adalah orang dewasa. Ya, pendidikan dewasa, kamu dah matang, kamu dah boleh menghayati sebab kamu masuk dalam di universiti ni pun kerana kehendak kamu sendiri dan kamu terpilih. Kalau di sekolah lain, di sekolah kita terpaksa belajar. Dikerah oleh guru-guru, ibu bapa kan. Tetapi di peringkat universiti, kamu memang hendak belajar. Jadi sepatutnya dengan hati yang ikhlas, hati yang bersemangat, kamu nak tahu apa sebenarnya yang hendak kamu belajar. Dan sebelum itu kamu kena menghayatilah falsafah ya yang ada di pendidikan kita secara menyeluruh dan juga falsafah yang ada di universiti kita. Ya, tapi kita pergi dulu tengok falsafah pendidikan negara kita ya. Okey, boleh ke? Boleh ikut ke? Suara sikit. Boleh. Okay. Boleh, Doktor. Okey, alhamdulillah ya. Maaf. Jadi okey, terima kasih atas respon tersebut. Okey, jadi kan kalau kita lihat menghayati setiap ayat perkataan yang ada di dalam falsafah ini, ya, kalau kita lihat pendidikan di Malaysia, kita adalah rakyat Malaysia ya. Jadi kita kena tengok acuan kita. Ya, adalah suatu usaha yang berterusan. Maknanya pendidikan itu bermula daripada peringkat rendah lagi. Berterusan hinggalah peringkat dewasa yang wajib, peringkat universiti dan seterusnya dia akan berterusan sehinggalah hingga ke akhir hayat. Kalau dulu mungkin ialah masa peringkat kita selepas merdeka, benda tu akan pendidikan berkembang, kita pun tahu sejarah kita bagaimana kita merdeka ya, sebelum merdeka dan selepas merdeka ya. Jadi masa tu mungkin pendidikan kita, konten kita masih daripada luar ya. Tapi bila falsafah ini dibina, kita dah mantap dah ya. Yang mana pada peringkat awal mungkin kita tak melihat kepada keperluan pendidikan seluruhnya. Yang mana kalau mungkin zaman kamu tak perasan, mungkin masa zaman saya masih kecil-kecil ya, pendidikan khas tidak diambil kira sangat sehingga kan ibu bapa kalau ada anak-anak berkeperluan khas mengatakan bahawa ini adalah anak-anak yang anak-anak yang kira malang. Dan akhirnya anak-anak ni disimpan di rumah, kadang-kadang di bawah kolong. Tahu tak bawah kolong? Kalau rumah-rumah lama tu ya, ada rumah tinggi, rumah kayu dan bawah tu boleh masuk kereta semua kan. Itu bawah kolong namanya. Jadi kadang-kadang kat situ disimpan anak-anak yang dikatakan cacat mental ni dan juga fizikal di tempat yang tersembunyi supaya masyarakat tak nampak. Jadi memang pendidikan tak berlaku, tidak sampai kepada mereka. Namun atas kesedaran kita ya, atas kesedaran semua keperluan pendidikan ini, maka ia perlulah menyeluruh ya. Pendidikan adalah satu usaha yang berterusan daripada peringkat rendah hinggalah menyeluruh ya. Ya, ke arah memperkembangkan potensi individu. Setiap orang ada potensinya. Jadi itu perlu disedarkan, itu perlu kita ketahui dan setiap kita ni pendidik ni perlu tahu bahawa setiap individu ada potensinya ya. Setiap individu ada kelebihannya. Walaupun kalau kita lihat dalam video kat YouTube kita tengok orang tu tak ada tangan dan kaki ya, hudung tak ada dua-dua tangan, kaki pun tak ada. Tetapi kalau kita lihat betapa kasih sayangnya Tuhan ya kepada semua makhluk yang diciptakan, dia boleh berenang. Kita yang ada tangan kaki pun tak boleh nak berenang kan. Tapi dia ni ada potensi yang begitu unik sehingga dia boleh ada kelebihan masing-masing. Dia boleh melukis, dia boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Itulah kata potensi yang perlu digilap, perlu dicari ya. Dan perlu dikembangkan secara menyeluruh ya dan bersepadu. Maksudnya semua perlu disepadukan, diintegrasikan ya. Kerana kita hendak menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi elemen-elemen intelek, rohani, emosi dan jasmani sangat penting. Ya, yang perlu dilihat. Namun kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Kita terlepas pandang di mana kita lebih mengutamakan intelek. Saya tak tahulah mungkin perkara ni nampak ketara apabila sistem kita lebih kepada exam oriented ya. Bila exam oriented, pelajar-pelajar daripada peringkat awal dah didedahkan dengan peperiksaan hingga kan kadang-kadang kita belajar bukan kerana ilmu, bukan kerana Allah, tapi kita nak dapatkan A. Tak salah dapat A, tak salah. Maknanya kita kena belajar. Tapi kadang-kadang ilmu tu hanya sebagai satu yang dihafal sehingga kan kemahiran ilmu tu tidak dimanfaatkan dan kadang-kadang kalau
kita nak minta pelajar menyampaikan kepada orang lain, dia tak tahu dah. Kalau kita lihat lepas exam, walaupun kita dapat A lepas exam, buku entah ke mana, ya, tidak disimpan kerana kita tak merasakan habis di peringkat sekolah, kita rasa benda tu tidak guna lagi selepas itu. Jadi itu satu yang malang lah sekiranya kita bersikap demikian, ya. Jadi perlu dilihat tentang pentingnya keempat-empat elemen ini, ya. Kalau kita lihat dari segi intelek pula, ya, kadang-kadang kita merasakan oleh kerana pentingnya nilai A tu sehingga kan kalau bila dianalisis, ya, pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah dia dapat bagus, kemudian akan dipilih untuk pergi ke sekolah asrama penuh, juga dia dapat bagus. Tapi akhirnya apabila sampai ke peringkat universiti, bila kita lihat pelajar contohnya lah, apabila bereksperimen tak berani nak bereksperimen. Apabila sudah melakukan sesuatu aktiviti bersendirian tak berani. Kerana apa? Kerana nilai A tadi bukanlah nilai A yang sebenar. Kerana nilai A yang didapat di sekolah itu adalah nilai A dari segi ilmu saja, tanpa ada kemahiran-kemahiran lain, ya. Sedangkan banyak kemahiran yang perlu diterapkan, ya. Okey, kemudian elemen kedua, rohani. Ini pun penting kerana untuk seimbang dan harmonis tadi. Namun perkara ini kadang dikesampingkan, kita tak sedar kerana kita nak mengejar kepada untuk mencapai hasil pembelajaran, apa yang pelajar boleh dapat. Itu yang kadang-kadang pembelajaran itu berlaku satu hala. Ya, saya pernah pergi bila saya menyelia di sekolah, ya. Menyelia di sekolah, memang sekolah tu kategori sekolah bagus dan pelajar yang masuk di sekolah juga adalah yang tingkatan 4 tu memang adalah pelajar pilihan, yang mana PMS tu straight A, masuk dalam satu kelas, sehingga kan kelas itu dinamakan, ada nama pula tu kelas tu, ya, kelas kubur, ya, kelas kubur. Dan saya tanyalah kenapa kelas ni kamu panggil dia kelas kubur? Sebab kelas tu senyap je. Senyap je, cikgu mengajar, suara cikgu je ada. Kemudian habis bila ada persoalan, cikgu kata ada apa-apa soalan, senyap. Tapi pelajar tu dapat bagus, dapat faham, dapat A, ya. Jadi adakah itu yang kita nak, ya? Adakah itu yang kita nak pelajar kita menghasilkan pelajar-pelajar individu, iaitu insan yang mana pelajar yang mempunyai intelek yang bagus tetapi dari segi keterampilannya kurang. Jadi maknanya apa? Keseimbangan itu tidak berlaku, ya. Itu kadang-kadang sebab individu yang bagus ni biasanya dia akan menjadi seorang pemimpin, mungkin akan menjadi seorang pegawai, ketua, ya. Dan ini menjadi masalah kerana mereka tidak boleh berkomunikasi, mereka tidak boleh bersosial dengan orang bawahan. Jadi kadang-kadang berlakulah pelbagai masalah sosial, ya. Kerana tidak ada keseimbangan, ya. Jadi perlu dilihatlah dari segi inteleknya, rohaninya, iaitu apa yang ada di dalam jiwa yang ditanamkan kepada pelajar, emosinya, bagaimana tanggungjawab, bagaimana dia bersosial dengan orang lain, ya, dan juga jasmaninya dari segi kesihatan, fizikalnya, ya, yang itu perlu diharmonikan, perlu diseimbangkan dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, ya. Ini termasuk dalam falsafah pendidikan kita, ya. Kenapa diletakkan Tuhan itu di dalam falsafah, ya, menunjukkan betapa pentingnya kita rakyat Malaysia memegang itu. Kerana asas kita di dalam masyarakat Malaysia ialah ada kepercayaan beragama, ya. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, usaha untuk pendidikan yang seimbang dan harmoni ini akhirnya, ya, akan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, ya. Of course itu yang utama, tetapi bukan sahaja itu, tetapi kita nak juga mereka yang berketerampilan dengan kemahiran-kemahiran, dengan penambahan ilmu yang lain, ya. Berakhlak mulia maksudnya ialah dari segi bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Bila kita kata berakhlak, ya, ada ayat lain atau perkataan lain yang kita guna, kadang-kadang kita kata bermoral. Sama tak agaknya akhlak dan moral? Boleh respon sikit? Sama tak akhlak dengan moral? Kamu rasalah. Boleh respon sikit tak? 1-2 orang.
Kamu rasa macam mana? Sama ke tidak akhlak dan moral? Macam mana? Okey, tak apa, saya bagi satu situasi ya. Satu situasi. Kamu sekarang berada di ialah remaja ya, di pengajian tinggi, dan rasanya kamu di antara kamu ada individu yang maksudnya yang mungkin kamu ada aim lah seseorang ya. Kemudian mungkin akhirnya kamu bercadang untuk mendirikan rumah tangga ya. Ini perkara biasalah di peringkat di peringkat kamu kan di universiti ni. Kemudian katalah di UKM ni kita ada program mengikuti kursus perkahwinan ya. Kita kena menghadiri kursus perkahwinan ya. Kemudian si jejaka ni oleh kerana yang perempuannya pun satu universiti. Jadi dan masa tu cuti, teringinlah mengajak ya kawan yang perempuan ni untuk sama-sama menghadiri majlis program kursus perkahwinan. Jadi oleh kerana cuti, jadi dia pun datanglah ke rumah si perempuan dan meminta izinlah kepada ibu dia. Makcik, saya nak buat, saya sebutlah nama siapa ya, Aminah ya. Kalau ada nama Aminah kat sini tidak berkaitan ya. Saya nak bawa Aminah ke kursus perkahwinan di UKM ni, boleh tak? Jadi makcik ni berkata, naik apa? Okey, naik kereta. Okey. Berdua je ke? Ya. Jadi maka pergilah dua ni untuk pergi ke kursus perkahwinan. Jadi persoalan saya, Amin lah ya, lelaki ni Amin lah. Amin ni berakhlak ke bermoral? Boleh respon? Bermoral. Bermoral. Okey, yang lain setuju? Okey. Setuju. Setuju. Kenapa agaknya kita kata dia bermoral? Ya, mungkin Sebab dia minta izin dulu. Sebab dia minta izin. Ya, dia minta Elok izin budak kepada ibu dia. Elok budak tu ya. Amin, eloklah tu ya. Tetapi dari segi, okey betul, maknanya dia minta izin kepada mak dia ya untuk membawa ke kursus perkahwinan. Okeylah. Tetapi kalau kita katakan akhlak ni landasannya ialah agama. Maknanya apa? Adab akhlak yang telah dikatakan bahawa kalau dua orang lelaki dan perempuan, ada dalam hadis dia mengatakan dua orang lelaki dan perempuan, yang ketiganya adalah syaitan. Kalau Amin ni ingatlah tentang hadis ni, saya pasti dia tidak akan melakukan perkara ini kerana dia takut Allah melihat. Ya. Jadi berbeza ya. Jadi kita nak supaya setiap tingkah laku kita ini kita buat, kita ada landasan agama. Sebab tu kita kena ada ilmu. Ilmu tentang agama tu kena ditingkatkan, kena dilihat, kena dipelajarilah ya. Okey. Mungkin satu lagi norma hidup masyarakat akan berubah. Tetapi kadang-kadang norma itu tidak mengikut landasan agama. Dia melihat kepada keadaan setempat, bagaimana masyarakat itu menerima sesuatu nilai yang telah dibentuk dalam masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat itu adalah masyarakat yang mempunyai surrounding ataupun agama yang kuat, mungkin tidak berlaku begitu ya. Begitu juga norma yang telah dibentuk dalam satu keluarga ya. So itulah yang menentukan kekuatan beragama atau tidak ya. Okey, berbalik kepada yang ini, dalam falsafah ini kita nak melahirkan rakyat Malaysia yang ada pengetahuan dan ada juga keterampilan, kemahiran-kemahiran yang penting, dan juga mempunyai akhlak mulia ya. Sebenarnya akhlak mulia ni adalah yang paling penting kerana dia, kalau itu tertonjol yang ataupun yang nampak, akhirnya yang lain tu akan lebih mudah ya. Dan juga bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri ya. Apabila kita ada ke elemen-elemen ini, maka diri kita akan lebih sejahtera dulu pada diri kita, dan akhirnya kita akan memberikan kesejahteraan kepada keluarga, orang di sekeliling kita. Dan oleh kerana keluarga itu akan berada di satu masyarakat setempat, dan kalau semua masyarakat itu mempunyai
entiti ataupun elemen-elemen ini, maka akhirnya kita mempunyai satu negara yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia dan juga bertanggungjawab. Ya. Jadi kesemua ini adalah tanggungjawab yang perlu digarap oleh semua individu, perlu dihayati, perlu difahami supaya kita dapat menghasilkan satu masyarakat negara yang bertamadun. Ya. Jadi pendidikan adalah asas yang paling penting. Ya. Pendidikan adalah satu elemen yang paling penting di dalam sesebuah negara dan dia akan diikuti oleh yang lainnya, ya, dari segi ekonominya, dari segi yang lain. Kalau pendidikan yang kita hendakkan ini tidak tercapai, maka mungkin elemen lain seperti ekonomi mungkin akan runtuh disebabkan apa? Adanya rasuah, adanya penipuan ke sana sini. Itu kita tak nak. Jadi pendidikan ini adalah penting yang menjadi asas, ya, daripada kita daripada kecil lagi hinggalah ke peringkat dewasa. Jadi ini falsafah yang perlu dihayatilah, ya. Kita juga ada falsafah, ya, di UKM. Saya tak tahulah kamu, rasanya kalau kita ada minggu orientasi dulu kena menghafal ni, ya. Falsafah ni kena hafal. Tapi saya rasa saya pastilah kamu juga pernah lihat benda ni dan saya mengharapkan kita semua hayati benda ni. Dan ini juga ada lagunya kan, panduan ilmu dan amal ni, ya, iman dan amal. Jadi cuba hayati falsafah kita di UKM oleh kerana kita adalah pelajar UKM, ya. Jadi tolonglah hayati apa yang UKM ataupun universiti kita kendaki, ya. Jadi kita hendakkan supaya ada paduan. Paduan bermaksud tu padu maknanya bercampur, tidak boleh dipisahkan, ya. Tidak boleh dipisahkan, padu betul. Ya, antara iman kepada Allah, ya, menunjukkan betapa keimanan itu tinggi, ya, kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Pastinya ilmu yang kamu dapat di universiti ini adalah semuanya ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu ini datangnya semuanya daripada Allah. Ya, tidak ada, saya rasa di universiti ini tidak ada ilmu yang tak bermanfaat, ya. Jadi gabungan antara teori dan amal. Ya, biasanya kita belajar oleh kerana kita mempelajari sesuatu ilmu itu mendalam, pastinya teori itu penting menjadi asas kepada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Namun hanya teori pun tak berguna, kita perlu amalkan ilmu tersebut, ya. Mungkin orang bertanya macam mana nak amalkan ilmu geologi, ilmu sains, ilmu dalam organik dan sebagainya kan. Okey, mungkin itu. Jadi ilmu-ilmu ini, jadi untuk dijadikan dia sebagai satu ilmu yang bermanfaat, jadi kita perlu turun kepada masyarakat, ya. Jadi ini adalah dasar utama teori dan amal. Jadi ilmu tadi perlu dikembangkan dan untuk membina masyarakat terpelajar dan pembangunan universiti. Jadi maknanya ilmu itu kita perlu manfaatkan dan dipanjangkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu sekarang universiti pun telah memberikan satu penekanan bahawa setiap kajian yang kita buat, ilmu yang kita buat, kita kena ada community base. Aktiviti perlu turun ke padang, ya, bersama masyarakat, ya. Jadi ilmu itu dimanfaatkan. Kalau dulu, ya, saya teringat semasa zaman saya belajarlah tahun 80-an, ya, tahun 86 saya masuk universiti, ya. Saya di FST saya di Fakulti Sains Fizik dan Gunaan, saya ambil kimia, Tapi memang belajar masa tu memang saya rasa lah bila saya masuk pendidikan ni saya kata memang dulu tu one way pula. Yalah, guru kepada macam hanya penyebaran ilmu, ya, satu hala. Kerana tak ada group work untuk berbincang, untuk buat satu aktiviti luar. Yang ada cuma dia terpisah dalam satu program macam persatuan. Persatuan baru buat aktiviti. Tetapi dalam kursus tak ada langsung kursus yang melibatkan aktiviti luar. Ya. Sedangkan benda tu walaupun tak semua pelajar, tak semua subjek, sepatutnya adalah beberapa subjek lah. Jadi sehingga kan pada tahun 3 ada satu kursus yang dipanggil kursus tamadun untuk sarjana Islam, ya. Jadi saya ambil kursus tu wajib tetapi tidak ada exam, tetapi pelajar perlu mengkaji, mencari bahan tentang sarjana-sarjana Islam dan dibentangkan. Itulah satu-satunya kursus yang perlu pembentangan, ya. Masa tu dah tahun 3 dah. Kemudian saya teringat seorang kawan saya, bila dia nak bentang, dia dah beri ke depan, padahal tak ramai, dalam 15 orang dalam satu kumpulan. Dia dah ke depan, dia diam aja, ya, dia duduk, dia berdiri kat depan,
tiba-tiba dia collapse ya, dia pingsan. Dan profesor masa tu arwah ya, Profesor Khalijah Saleh, dia kata Zanatun panggil ambulan, pergi ke office panggil ambulan. So panggil ambulan datang dan bawa lah ke pusat kesihatan. Ya. Dan petanya saya tanya kawan saya ni, kenapa boleh jatuh, tak makan ke sakit ke? Dia kata apa? Kerana takut sangat nak bentang. Sebab tak pernah bentang, takut sangat. Ya. Jadi saya rasa memang kurikulum ni memang perlu berubah, dan saya rasa kamu sini ni amat beruntung ya, kerana mendapat satu kurikulum yang sangat, orang kata apa, orang kata kira harmoni lah, maknanya semua elemen kamu boleh dapat, cuma nak tak nak je. Ya. Kemudian bila macam tu, kalau kita lihat memang 5 tahun sekali kurikulum tu perlu diubah, perlu digubal, dilihat semula. Kerana pendidikan ini, ilmu ini adalah satu yang perkembangan yang dinamik berlaku ya. Kalau kita tidak berubah dalam masa, tidak mengubah dalam masa 5 tahun ya, maka mungkin kita akan ketinggalan ya. Lebih-lebih lagi dengan keadaan global, dengan dunia global macam ni ya. Jadi kita perlu ada perubahan dari segi perkembangan ilmu dan juga kemahiran ya. Okey, jadi ini adalah falsafah falsafah UKM yang perlu kamu hayati ya. Kadang merenung kembali kalau dalam keadaan kamu setengah buat assignment ke, kadang-kadang malas-malas ke kan. Cuba duduk kemudian tengok falsafah ni. Iman kepada Allah ya, apa yang perlu aku buat. Ilmu ni kita jadi akan semangat balik ya. Kerana kita adalah orang yang terpilih, UKM telah pilih aku ya, dan akhirnya aku perlu merealisasikan apa yang telah tulis ataupun di objektif yang telah ditetapkan oleh pihak atasan ya kepada kita sebagai seorang pelajar. Okey. Seterusnya saya bawakan juga ya, oleh kerana bila saya lihat pelajar-pelajar ni ada daripada FST, mungkin ada di antara kamu yang belum pernah tengok. Okey, jadi saya bawakan juga ya tentang falsafah, ada juga falsafah, misi, visi, tapi saya ambil sebahagian. Kalau kita lihat lah ya dari FST, memang sebahagian kamu memang saya rasa 80% ke 80% memang pelajar daripada FST. Cuba kita lihat sekejap ya. Jadi falsafah FST ialah FST mendorong matlamat penemuan UKM untuk menghasilkan tenaga kerja mahir. Inilah satu fakulti yang kita mengharapkan ya, tenaga-tenaga kerja mahir yang akan mengisi, membangunkan masyarakat Malaysia ya dalam keadaan teknologi yang canggih ya. Dan masyarakat terpelajar dalam bidang sains dan teknologi berpandukan falsafah UKM ya. Jadi maknanya dibalik kepada falsafah kita, iaitu panduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan teori dan amal. Jadi segala ilmu yang kamu pelajari, tak kisahlah dalam bidang apa, maka seharusnya lah diamalkan. Okey. Okey, seterusnya wawasan ya. FST bertekad menjadi pusat pendidikan dan penjana ilmu sains dan teknologi. Kita ya, kamu kena ini falsafah seperti saya katakan tadi, satu falsafah, satu wawasan. Oleh kerana kamu adalah pelajar dewasa, pelajar di peringkat pendidikan tinggi, harus ya wajiblah memahami dan menghayati tentang wawasan dan falsafah fakulti ini ya. Sebab kamu bukan kata pelajar di peringkat sekolah rendah lagi atau peringkat sekolah menengah yang mana kadang-kadang tak sedar pun benda ni. Cikgu yang perlu sedar. Tetapi kamu dah pendidikan tinggi perlu sedar ya. Maknanya kamu kena betul-betul belajar bersungguh-sungguh untuk menjana ilmu sains dan teknologi ini ya, yang hendak kita jadikan sebagai kamu tenaga kerja mahir ya. Dan kita nakkan supaya ilmu itu terkehadapan. Maksudnya apa? Berusahalah untuk mengkaji sesuatu dan menemui sesuatu daripada ilmu yang kamu pelajari melalui kajian yang kamu buat ya. Kemudian akhirnya dapat membentuk masyarakat berilmu ya, dengan kamu apabila kamu kembangkan, kamu sebarkan, dia akan melebarlah menjadi masyarakat yang berilmu, kamu sampaikan kepada orang lain, dinamis, inovatif dan berakhlak mulia. Jadi ilmu yang kamu ada tu tidaklah orang kata apa, digunakan sembarangan. Inilah maknanya kita berakhlak. Ilmu tadi adil untuk kamu melakukannya di mana-mana ya. Okey. Ini falsafah di FST. Saya juga mencari juga misi ya, ataupun yang ada yang saya lihat kat situ, Fakulti Ekonomi Pengurusan ya. Jadi kita lihat sama-sama
Okey, fakulti ini bertekad, berazam ni semuanya bertekad berazam, bukan saja pensyarahnya tetapi seharusnya pelajar juga bertekad untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu. Maka ini intelek, dari segi intelek kecemerlangan ilmu. Bila kita kata kecemerlangan, maksudnya apa saja ilmu yang kamu dapat bukanlah kamu hanya di kuliah. Maksudnya kamu perlu melakukan research. Kamu perlu mencari integrasi ilmu lain. Ilmu yang kamu pelajari tadi, kamu kena cari bahan-bahan lain, melakukan satu penyelidikan ilmiah Jadi ilmu dari segi pengurusan perniagaan, perakaunan dan ekonomi melalui gabungan ilmu dan amalan yang mulia. Maksudnya ilmu tadi yang kamu perolehi dan diamalkan tetapi adalah amalan yang mulia. Profesionalisme yang tinggi dan perkembangan terkini. Maknanya mengikut isu semasa lah tentang ilmu ekonomi ini di peringkat negara dan juga di peringkat dunia. Jadi kalau kita dapatlah menghayati ini dan kita dapat sekurang-kurangnya kita rasa kita puas hati dengan apa yang kita dapat ini, maka kita menjadi seorang pelajar yang mempunyai ilmu yang tinggilah Seterusnya Fakulti Sains, silap saja tu. Sains Sosial dan Kemanusiaan. Aju juga pelajar daripada FSSK. Jadi misi fakulti ini ialah membentuk suasana penyeraan ilmu terkamil. Ini tinggi ni bila katakan ilmu terkamil ni. Ada seorang pelajar PhD di Fakulti Pendidikan membuat kajian Dia mengintegrasikan ilmu wahyu dan dalam biologi untuk membentuk insan kamil. Maknanya satu komplit lah dari segi ilmunya, dari segi imannya, dari segi amalnya bukan mudah tetapi itulah matlamat. Kita kena ada satu misi, visi, satu matlamat yang tinggi. Barulah kita berusaha untuk mencapainya. Kemudian untuk pembangunan insan yang bergerak seiring dengan acuan dalam arus dan dalam acuan kebangsaan. Jadi pembangunan insan ini juga satu perkataan yang tinggi juga. Tak sama insan dengan manusia Apabila kita kata pembangunan insan, kita hendak membentuk seorang manusia yang mempunyai ilmu, iman dan kepatuhan kepada Tuhan Jadi perlu dihayatilah perkataan ini. Dan ada seorang juga daripada Fakulti Pengajian Islam. Kalau kita lihat Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadi fakulti yang terkehadapan. Maksudnya ilmu yang didapat tadi tu pastinya dikaji, dikembangkan bagi membentuk graduan yang beriman. Maksudnya ilmu yang didapat tadi diamalkan supaya kita membentuk orang yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak, kreatif, proaktif dan membina global. Kalaulah kesemuanya elemen-elemen ini ada pada diri kita, maka kita tak risaulah dicampakkan ke mana kita boleh hidup. Saya teringat semasa satu hari saya pergi ke ada satu seminar di Hoi. Hoi dia actually Thailand tapi sebelah utara. Masa tu itu adalah majlis seminar majlis-majlis dekan di sana dan dia ada satu dana untuk pelajar-pelajar sarjana belajar di situ dalam masa macam pertukaran pelajar lah satu atau dua semester pertukaran pelajar ASEAN maknanya daripada semualah Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura tapi masa tu bila perjumpaan itu yang Malaysia belum ada. Jadi dekan di majlis dekan tu dia bertanya mana wakil daripada Malaysia. Saya pun terfikir nanti kami akan usahakanlah. Tapi apa yang saya terfikir kat sini di situ memang cara hidup dia amat berbeza lah dengan kita. Terutamanya dengan Thailand amat orang kata apa masa dia kepercayaan dia kepada raja Kemudian dari segi mungkin Islam adalah minoriti. Jadi saya terfikir agaknya lah kalau kita dicampakkan ke situ, bukan kita maksudnya anak saya ke ataupun kamu dicampakkan ke situ boleh hidup tak? Tetapi kalau kita ada orang kata elemen-elemen ini, beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak, kreatif, proaktif, berbina global, saya rasa dicampakkan ke mana-mana kita akan jadi pulau. Maksudnya kita tidak terikut dengan suasana yang kadang-kadang melekakan,
tetapi kita akan menjadi orang yang akhirnya orang akan ikut kita. Kerana apa? Kerana ilmu kita, kerana alat kita, dan orang akan terpegun dan akhirnya kita boleh menjadi satu entiti yang besar dan boleh membentuk masyarakat. Itulah yang sepatutnya pelajar-pelajar, kita nak menghadirkan pelajar sedemikianlah ya. Apabila dia balik, dia habis habis belajar di universiti, dia akan pulang, dia akan membawa masyarakat, membentuk masyarakat. Ya. Sekarang ni ilmu yang ada tu diamalkan dan diturunkan kepada masyarakat. Ya. Okey. Saya nak bawa juga ya, oleh kerana saya daripada Fakulti Pendidikan walaupun di sini tidak ada pelajar Fakulti Pendidikan ya. Jadi misinya adalah mempertabatkan profesyen pendidikan. Ya. Kerana profesyen ni kalau kita lihat ya, kita dulu semua berada di sekolah ya. Memang kadang-kadang ada satu ketika ya, seolah-olah profesyen pendidikan ni macam diperlekehkan ya. Kerana apa? Kerana mungkinlah walaupun segelintir ya, tapi dia menjadi satu yang menjadi impak yang besarlah ya. Bagaimana guru-guru yang telah dididik. Kalau kita melakukan sesuatu tidak ikhlas, kalau kita melakukan sesuatu bukan kerana ilmu tadi, bukan kerana Allah, ataupun kita nak sesuatu tu kata macam melepaskan batu di tangga kan. Jadi pelajar yang kita hasilkan pun tidak seperti yang kita hasratkan. Jadi akhirnya pelajar-pelajar ni melihat guru ni bukan satu yang tinggi, dan makin kalau kita lihat banyak isu tentang guru-guru, kereta guru dirosakkan oleh pelajar kerana pelajar sendiri tidak menghormati guru. Jadi kadang-kadang profesyen perguruan tu akan menjadi rendah ya, diturunkan kadang-kadang oleh guru tu sendiri. Namun siapa yang perlu mempertabatkan pendidikan ini kalau bukan guru itu sendiri ya, pendidik itu sendiri. Jadi bagaimana nak meningkatkan profesyen itu? Ialah dengan cara ilmunya ya, akhlaknya, amalnya. Jadi guru sebagai role model. Barulah pelajar akan melihat satu yang tinggi terhadap gurunya. Ya. Jadi kita sendiri, pendidik sendiri yang perlu meningkatkan martabat itu. Ya. Dengan melahirkan pendidikan yang berketerampilan. Ya. Maknanya hasil yang kita hasilkan itu, pelajar yang dihasilkan itu mempunyai satu nilai yang tinggilah, berketerampilan, mempunyai ilmu, ya, budaya ilmu, teknologi dan etika kerja berkualiti kerana Allah dan manusia jagat. Jadi di sini maknanya rohani, ilmu agama itu tidak boleh dipisahkan dalam mana-mana dalam sistem pendidikan. Kita lihat satu ya, falsafah pendidikan sebuah sekolah. Ini saya ambil daripada sebuah sekolah. Sekarang kalau kita lihat sekarang ya, banyak sekolah-sekolah yang memang tahfiz ya. Jadi memang ini saya ambil salah sebuah sekolah lah ya. Jadi kalau kita lihat dalam falsafah dia, gerun saya ya, boleh melihat falsafahnya ya. Proses pendidikan yang berteraskan tauhid ya. Maknanya kepercayaan, kepatuhan ya kepada Tuhan ya. Bagi membina dan melahirkan insan Rabbani. Kalau didefinisikanlah insan Rabbani sangat tinggi ya. Jadi bukan calang-calang, kalau insan Rabbani manusia yang mempunyai nilai yang tinggi, yang takarub kepada Tuhan ya. Tapi bukan mudah untuk melahirkan, terutamanya di peringkat sekolah menengah ya, dengan pelbagai kerenahnya, dengan pelbagai isu lah ya. Kemudian berilmu ya, apa yang dipelajari itu, dan beriman dan berakhlak mulia serta berkemampuan membentuk diri. Kesemuanya ini akhirnya kalau dapat digabungkan, dia akan membentuk satu diri, masyarakat dan dunia ya, sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui sistem pendidikan yang seimbang, sepadu, menyeluruh dan berterusan. Kalau kita lihat semua falsafah yang dibina di sekolah itu, dia tidak lari daripada falsafah pendidikan negara, iaitu Jerry tadi ya, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ya, ketika empat-empat elemen tu pastinya ada. Dan begitu juga di peringkat universiti. Okey. Okey, jadi implikasi terhadap sistem pendidikan falsafah tadi terhadap sistem pendidikan universiti ialah ya, kalau kita lihat falsafah sama ada dalam bentuk falsafah ke misi, visi, wawasan tadi tu, ini telah satu dokumen telah rasmi yang telah termaktub, yang inilah hasrat universiti. Tu yang saya kata tadi, bukan sahaja pensyarah perlu menghayati apa yang dihasratkan universiti,
Tetapi pelajar, kamu sebagai seorang pelajar dewasa, masuk aja kaki kamu ke universiti, melangkahkan kaki kamu ke universiti, kamu kena tahu apa sebenarnya universiti kita nak. Apakah dia punya falsafahnya. Jadi kamu perlu menghayati ya. Okey, kemudian masyarakat pendidik perlu menghayati dan mengusahakan kandungannya. Ya, bila kita bukan saja menghayati je ya. Selepas itu kita nak mencapai kepada falsafah itu perlu ada usaha. Perlu ada strategi bagaimana nak mencapai. Kitalah yang kata mengusahakan bagaimana untuk mencapainya. Selain daripada usaha-usaha daripada pensyarah, usaha-usaha daripada kurikulum yang digubal dan juga kepada peringkat kita sendirilah yang berusaha untuk mencapainya. Kemudian pendidik perlu mainkan peranan aktif dalam merealisasikan. Of course, pensyarah memang kalau dalam dalam mesyuarat ke dalam apa-apa aktiviti, memang kita akan berusaha untuk memastikan falsafah itu tercapai dan memang kita perlu berperanan secara aktiflah untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang kita usahakan tadilah yang kita harapkan. Seterusnya, pendidik perlu menyedari hakikat tanggungjawab bukan terbatas kepada ilmu saja. Maksudnya bukan ilmu saja tetapi bagaimana keterampilan tadi, kemahiran-kemahiran perlu diterapkan. Walaupun kadang-kadang kita fikir bagaimana ilmu tu ya. Ilmu tadi macam mana kemahiran itu nak diterapkan. Sebagai contohlah oleh kerana di sini ramai daripada Fakulti Sains Fizik dan Fakulti Sains FST ya, Fakulti Sains Teknologi. Antara elemen yang penting sekali dalam sains ialah kemahiran proses sains, kemahiran saintifik. Itu adalah nilai-nilai yang paling penting. Secara tak langsung ya, apabila kita melakukan belajar tentang oleokimia ke, tentang organik, fizikal, kimia fizikal dan sebagainya, kita akan buat kerja-kerja makmal ya. Dalam kerja-kerja makmal, kita dapat nilai-nilai yang banyak sekali yang perlu diterapkan. Antaranya pemerhatian. Ya, macam mana kita memerhatikan sesuatu. Ya, akhirnya bagaimana kita nak telus collect data, mencatat data. Ketelusan itu timbul. Itu adalah nilai-nilai yang perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran itu. Ilmu tu ada tetapi pelaksanaannya tu perlu ada nilai keterampilan itu tadi. Ya. Okey, jadi prinsip yang kalau kita lihat tadi ini ya, hasil untuk menghasilkan atau mencapai falsafah tadi, kepercayaan kepada Tuhan kalau kita lihat itu adalah yang selalu ada, yang saya merah-merahkan itu adalah berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa? Ya, kenapa perkara ini penting? Ya. Dan inilah yang kata acuan Malaysia. Kita adalah satu negara yang berdaulat, negara yang ada asas mempunyai kepercayaan kepada agama. Ya. Jadi diletakkan kepercayaan kepada Tuhan itu adalah salah satu daripada prinsip rukun negara di dalam negara kita. Mungkin antara kamu masih teringat apabila di sekolah kan, di perhimpunan hari Isnin ke ataupun hari-hari lain, antaranya nanti ketua pengawas ya akan pergi ke depan bacakan 5 prinsip rukun negara. Mungkin pada masa tu kita tak faham ya, at least kita hafal aja. Ya, memang dalam peringkat amalan ataupun peringkat pengetahuan ni kita ada tahap-tahap dia lah ya. Dalam penilaian sesuatu ilmu tu ada tahap-tahap dia. Mungkin tahap peringkat awal tahap pengetahuan dulu. Jadi untuk prinsip 5 rukun negara ni mungkin di peringkat sekolah kita hanya tahu je, hafal aja. Tetapi bila sampai kita ke peringkat tinggi ni takkan nak hafal je kan. Jadi kenalah hayati apa sebenarnya yang dimasukkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi perlu dihayatilah. Cari ilmu tu, study tentang kesetiaan kepada raja dan negara. Dulu kita hafal tapi sekarang apa maksud dia? Jadi kenalah ilmu tu berkembang, ditingkatkan ya. Okey, jadi kepercayaan kepada Tuhan saya bawakan sikit apa yang dimaksudkan ya. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Ya, Malaysia ni ya, Malaysia adalah satu negara yang mana asasnya ya diwujudkan atas asas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Ya, melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara itu sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Itu yang termaktublah di dalam perincian kepercayaan kepada Tuhan. So kita perlu hayati. Seterusnya, perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama resmi persekutuan, ya. Tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan. Ya, itu memang ini adalah masyarakat majmuk, bebas mereka beragama,
ya. Cuma kita perlu tahu bahawa Islam ini agama seni dan kita bebas beragama, jadi kita perlu harmoni, memahami agama lain, hidup bermasyarakat, hidup secara majmuk macam ni, dan tidak salah untuk kita mempelajari, ya, untuk mempelajari. Namun kita perlu kata menghayatilah agama kita untuk diamalkan. Seterusnya dengan aman, ya, kita perlu kepercayaan mengamalkan agama ini dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan, dan tindakan beza-bezakan terhadap seorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang. Maksudnya tidak boleh memburuk-burukkan agama-agama lain, ya. Terpulang mereka nak mengamalkan, terpulang, ya. Namun perlu kadang-kadang berlaku, ya, perubahan ataupun tukar agama itu kerana hidayah yang diberikan oleh Allah, bukan kita paksa. Mungkin Allah dah telah memberikan hidayah kepada mereka, maka mereka bertukar agama, mungkin menukar agama Islam, itu kerana hidayah Allah, bukan kerana kita sendiri, ya. Okey, kemudian jawatan kuasa pengubahan negara, rukun negara menyadari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan ini, ya. Kerana ini adalah asas. Berbeza dengan mungkin negara di barat yang tidak meletakkan ini sebagai asas, ya. Sebab tu kita lihat kadang-kadang kalau yang beragama tu kuat agamanya, tapi yang langsung tak ada beragama, etis dan sebagainya memang ada. Jadi kehidupan mereka agak berbeza lah, tidak boleh disamakan dengan kita lah, ya. Jadi ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga suatu bangsa dan negara. Menyadari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, maka prinsip ini telah dibentuk, ya, rukun negara tadi. Jadi maknanya betapa pentingnya kita tentang keteguhan pegangan kepada agama itu. Masalahnya ialah agama tu dah ada, kepercayaan kita ada, tapi kita tidak mengamalkan. Itu yang berlaku macam-macam tu. Ya, masalah vandalism, masalah gangster, dan masalah disiplin yang lain kerana kepercayaan itu agak longgar, ya. Jadi di situ di mana-mana berlaku, maka agama sepatutnya menjadi asas untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Boleh, ya? Jangan, tak adalah satu hala je. Kalau nak tanya boleh. Dah hampir 1 jam. Ada apa-apa nak tanya boleh utarakan kepada saya, ya. Tak ada, ya? Okey. Jadi kita pergi kepada tengok, ya, satu model, ya, model garis lurus. Ini adalah model tentang pendidikan, tetapi ini model pendidikan barat, ya. Yang mana dalam model ini kita lihat pencipta. Penciptanya adalah Tuhan, Allah SWT telah menciptakan manusia. Apabila lahir, bermulalah kehidupan. Ya. Mula je lahir, maka pendidikan berlaku. Mengikut tahap masing-masing lah, level masing-masing. Kalau kita masih baby, cara baby lah macam mana pendidikan itu di dalam keluarga. Ya. Kemudian sebenarnya pendidikan itu adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak diri. Maknanya apa yang diperlukan oleh diri. Kalau kita lihat seorang bayi apabila lahir, kan, sebenarnya banyak sangat rahmat Allah yang diturunkan kepada bayi. Bagaimana pendidikan yang telah diberikan secara terus oleh Allah kepada bayi yang kita tak ajar pun. Dia sendiri pandai bagaimana hendak menyusu. Ya, kita tak ajar anak kita. Kita orang tengok baby tu, ilham tu dah diberikan. Itu menunjukkan kasih sayang Allah tu kepada bayi yang dilahirkan. Dia boleh makan, ya, kerana hendak diberikan rezeki. Kerana setiap manusia yang dilahirkan itu telah ditetapkan rezekinya. Jadi Tuhan telah memberikan ilham bagaimana dia hendak menyusu. Itu satu pendidikan yang terus diberikan oleh Tuhan kepada baby, ya. Dan pendidikan daripada keluarga, ya. Berterusan untuk keperluan diri, untuk menjana perubahan dan kemajuan, dan akhirnya untuk bila kita dah peringkat tinggi, akhirnya kita menjadi seorang yang tersohor, seorang yang pakar, ya. Namun kalau ia tidak diasaskan kepada Tuhan, maka kadang-kadang sesuatu itu kita melakukan luar daripada batasan kemanusiaan, ya. Contohnya lah kalau kita adalah seorang profesor, pakar dalam bidang ialah membuat sesuatu, mencipta, ya. Kadang-kadang kita oleh kerana kita tidak ada asas bahawa ya, manusia ni adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling mulia, ya.
Jadi keturunan perlu dijaga. Ya, sebab tu kena ada asas agama yang membimbing kita bagaimana untuk hidup di dunia. Ya. Namun oleh kerana kalau tidak dijadikan asas, jadi oleh kerana dia membuat kajian tahu penciptaan itu dan ini, akhirnya telah digabungkanlah antara manusia dengan binatang, antara binatang tu dengan binatang ni, ya, tanpa melihat apakah impaknya nanti dalam kehidupan bermasyarakat, kerana dia tidak ada asas agama yang dipegang. Jadi ini model garis, bila saya kata model garis lurus pendidikan barat ni bukan bermaksud geografi sekarang ni, ya. Ini adalah daripada dulu, masa zaman Renaissance lagi, bagaimana Eropah dulu, ya, memisahkan antara agama dan juga amalan harian lah, ya. Gereja dan sains itu dipisahkan. Kalau beribadat di gereja saja. Kalau ilmu sains, ya, jadi pisahkan antara satu sama lain. Namun sebenarnya dalam Islam, amalan seharian kita, apa yang kita lakukan itu adalah satu yang jadi ibadah kita, perlu sepadu di dalam pembelajaran juga, ya. Okey, jadi impak kepada model garis lurus ini, ya, kita melihat kepada Malaysia, oleh kerana Malaysia adalah negara yang mengamalkan budaya hidup beragama, maka model garis lurus ni tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Jadi model alternatifnya ialah model edaran semula yang lebih sesuai untuk pendidikan di Malaysia, ya, kerana model ini seiring dengan kepembangunan kecintaan kepada Allah SWT, kerana seperti saya kata tadi, prinsip kita yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kita meletakkan asas beragama di dalam pendidikan kita, ya. Jadi garis kita lihat kepada model garis lurus, garis edaran semula. Kalau kita lihat yang tadi tu lebih kurang sama, mungkin saya buat yang lebahnya. Kalau kita lihat tadi tu daripada atas ke bawah, ni daripada kiri ke kanan, ya. Maha pencipta, iaitu Allah yang telah menciptakan manusia, ya, kita hidup dan pendidikan berlaku dan berterusan. Namun setiap level, setiap pendidikan kita tu, kalau kita lihat kat situ ada anak panah ke belakang, ya. Ada anak panah ke belakang tu adalah satu konsep kesyukuran, ya. Setiap kita hidup, pastinya dalam kehidupan kita ni adanya ujian-ujian yang telah diberikan. Ujian itu dalam bentuk masalah, ujian itu dalam bentuk musibah. Ya, kalau ujian itu dalam bentuk yang kadang-kadang kita tak nak pun tetapi diberikan. Tapi pastilah apa saja ujian itu, Allah telah kata bahawa kita mampu menghadapinya. Ya, tapi oleh kerana kita kadang-kadang tidak berlandaskan kepada Tuhan, maka kita merasakan ujian itu adalah satu yang kita tidak bersyukur, ya. Kita merasa itu adalah satu yang membebankan, ya. So kita perlu terima dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Setiap ujian yang datang tu adalah untuk meningkatkan keimanan kita, ya. Jadi bila kita lihat kepada untuk pembentukan diri, ya, pembentukan diri, pendidikan. Kalau dalam sini sebenarnya pendidikan itu, kalau kita tengok model ni, pendidikan yang formal ataupun pendidikan yang tersusunlah, yang sistematik, yang telah dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, memang kita lihat bermula daripada awal. Sebab tu dalam falsafah pendidikan negara itu iaitu pendidikan yang berterusan, ya, sejak daripada lahir sampailah dewasa dan akhirnya dalam bentuk tua pun, ya. Sebab tu dalam sistem pendidikan Malaysia juga ada pendidikan untuk orang dewasa, orang yang dah berumur. Kita ada rumah-rumah orang tua ke, yang mana tanggungjawab juga diambil oleh pihak kerajaan untuk membantu bagaimana untuk mengurus orang tua. Begitu juga dengan peringkat bayi lagi, ya. Kalau kita lihat sekarang pun macam-macam perkembangan pendidikan dah bermula daripada bayi. Namun, ya, yang tak formalnya daripada kita sendirilah. Maksudnya pendidikan dah bermula sejak daripada sebelum lahir lagi. Ya, sebelum lahir lagi. Mungkin kamu kalau zaman sekarang lebih mudah kita lihat, kita ada macam-macam satu teknologi, satu inovasi hasil reka cipta ahli-ahli psikologi, ahli sains juga, ya. Bagaimana kita nak mendidik pembentukan janin itu, sebab di dalam perut ibu, ya, sebenarnya perkembangan dah berlaku. Neuron-neuron dah terbentuk, ya, sel-sel dah terbentuk
dan kalau kita dengarkan dengan satu yang orang kata apa, tenang, ya, sama ada daripada Al-Quran, kadang-kadang didengarkan dengan muzik-muzik yang ketenangan, sentimental ke, ya, akan memberikan satu impak kepada pembentukan sel-sel neuron-neuron di dalam perkembangan bayi. Kalau namun kalau kita lihat, bagi saya lah, sebenarnya sebelum daripada itu lagi berlakunya pendidikan. Agak-agak di mana tu? Ada nak respon? Sebenarnya pendidikan berlaku sebelum terbentuknya bayi itu lagi. Boleh tak siapa respon? Masa bila tu? Saya rasa pihak peringkat remaja ni familiar lah dengan benda ni. Ada yang nak respon? Tak ada. Ya, sebenarnya pendidikan berlaku sejak dari bagaimana kita memilih pasangan. Ya. Bagaimana memilih pasangan, sebab bila kita nak memilih pasangan, kita kena fikirkan bagaimana zuriat yang akan kita bentuk nanti. Jadi kita pastinya akan memilih orang yang terbaik. Bukan hanya kerana cinta, ya, sebab tu digariskan Rasulullah SAW telah menggariskan bagaimana untuk memilih pasangan. Ya, antaranya ialah apa? Satu, kecantikan, ya, kemudian keturunan, dan yang paling penting ialah agama. Ya. Jadi bila ada agama, dengan harapan supaya kita dapat membentuk generasi zuriat akan datang orang yang ada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau dihalusi lagi, pendidikan itu bermula daripada sebelum tu lagi. Kerana kita memikirkan bahawa sebelum pasangan itu mencari pasangan, telah dikatakan isteri yang baik untuk suami yang baik, suami yang baik untuk isteri yang baik. Pastinya pendidikan itu bermula daripada diri kita sendiri. Jodoh itu, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Jadi kita nak seorang suami yang baik, kita nak seorang isteri yang baik, kita kena jadi baik dulu. Maknanya pendidikan kita perlu didik kita. Kita adalah seorang pendidik. Kita adalah seorang yang mana akan membentuk nanti pendidikan di masyarakat. Jadi kita didik diri kita sendiri. Ya? Jadi bagaimana nak mendidik diri? Itulah dengan ilmu yang kita ada, berbalik kepada falsafah tadi, kita kena ada ilmu, kita kena ada keterampilan, dan akhirnya kita kena ada satu keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan untuk membentuk diri kita diri. Ya, untuk diri kita akhirnya terbentuk diri yang bagus, yang baik, barulah kita dapat menghasilkan satu keluarga yang baik dan masyarakat yang seterusnya. Jadi kesimpulan kat sini saya boleh katakan bahawa pendidikan bermula daripada diri sendiri. Ya, sebelum kita berkembang kepada pendidikan yang formal daripada kelahiran bayi sampailah ke peringkat dewasa, peringkat tua. Ya. So pentingnya kat sini konsep kesyukuran yang mana kita kembali kepada Tuhan untuk melihat bagaimana kita menghayati ilmu-ilmu yang kita, pendidikan yang kita perolehi di sepanjang hidup kita. Okey? Jadi apa yang dikatakan konsep kesyukuran di sini, ya? Antaranya lah secara ringkas saya beri tengah sini, bila kita belajar di dalam proses pendidikan kita, ya, kita kena melihat bagaimana kita bersyukur, maksudnya berterima kasih kepada pencipta. Ya, sama ada melalui lisan. Dalam peringkat paling rendah ialah melalui lisan. Ya. Jadi mungkin saya telah masa pelajar-pelajar mengambil sains tauhidik, ya, dulu kita ada kurs kita ada camp, ya. Camp di Tanjung Tuan, ya. Kita akan pergi ke camp tu untuk kita masuk ke dalam hutan, ya. Jadi kita akan melihat pelbagai ciptaan Tuhan yang begitu unik, sebab kita ni biasa tengok kat YouTube, tak melihat secara realitinya bagaimana. Ya. Apabila kita masuk dalam hutan, kita tengok bagaimana semut. Kita tahu teori, ya, tapi bila kita masuk kita nampak bagaimana semut itu berjalan. Ya, kalau saya rasa kamu masih ingat lagi bagaimana Dr. Izwa mengajar kita tentang serangga, kan? Bagaimana ilmu yang kita dapat daripada situ, betapa orang kata kita gerun, kan, bagaimana semut itu membentuk koloninya, dia berkomunikasinya bagaimana, itu dari segi teori. Tapi bila kita pergi ke lapangan, kita akan melihat. Jadi
orang yang ada orang kata apa keimanan, orang yang ada kepercayaan kepada Tuhan, bila nampak sesuatu yang unik, mungkin di dalam hati akan dikeluarkan tercetus di lidah subhanallah, ya. Tercetus di lidah melihat kepada betapa besarnya, betapa agungnya Tuhan menciptakan semua ini. Tapi kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa. Kita selalu mengagungkan sesuatu yang gah. Kita selalu mengagungkan ataupun memuji sesuatu yang kita rasa satu gerun, menggerunkan. Sebagai contohlah, kamu melihat kamu tak pernah pergi sesuatu bandar yang begitu canggih. Bila kamu masuk, kamu lihat bangunan yang biasanya kita lihat mungkin bangunan 4 segi, tapi ini pelbagai bentuk bangunan, terutamanya sekarang kat mana-mana lah, bukan kat Kuala Lumpur saja. Kat mana-mana saya lihat arkitek yang membina bangunan itu unik, terlampau unik. Kadang-kadang tak terjangkau pun pemikiran kita, jadi begitu canggih dan kita akan rasa orang kata apa, hebatnya kan. Tak tahu perkataan apa yang keluar. Tetapi kadang-kadang dan akhirnya kita akan melihat hebat ni. Siapa yang menciptakan ni? Siapa arkiteknya? Kita akan tanya siapa arkiteknya. Mungkin kita akan mencari siapakah arkitek yang mereka cipta yang begitu canggih. Tapi kadang-kadang setakat itu je kita sampai ke itu. Dan akhirnya bila kita dah tahu siapa arkiteknya, kita pun mencari siapa arkitek tu, kita tengok peribadi dia, kat mana dia belajar, bagaimana dia boleh sampai ke situ, macam mana dia boleh cemerlang. Tetapi kadang-kadang kita terlupa siapakah yang mencipta arkitek itu, yang tanpa kehendak dan juga keizinan Tuhan, benda tu tidak akan tercipta dengan izinnya. Okey, itu satu keadaan yang kadang-kadang kita terlupa. Contoh lain mungkin apabila kita masuk di dalam hutan, Allah kata dalam hutan tu kita tengok, kalau satu kemahiran yang penting lah, kemahiran proses sains yang penting yang kita perlu dapat semasa kita belajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, iaitu observation. Itu adalah kemahiran asas di dalam kemahiran proses sains. Jadi bila kita hanya observe yang kata apa, tahap yang rendah, kita hanya melihat dan kita menjelaskan apa yang kita lihat. Namun pemikiran ataupun pemerhatian yang lebih mendalam ialah kita sampai berfikir terhadap pencipta. Contohnya bila kita masuk dalam hutan, kita nampak daun-daun, pokok yang begitu bermacam-macam, satu dari segi warna, hijau. Tapi hijau berbagai-bagai hijau sampai tak boleh nak dilihat dari segi level hijau tu sampai tak tahu berapa. Itu satu. Yang kedua dari segi bentuk. Pelbagai bentuk yang unik yang kita rasa tak pernah tengok pun daun itu sebelum ni. Jadi apabila kita masuk, kita akan rasa gerun dengan hutan itu sendiri. Akhirnya kita kata, oh my God, kan keluar perkataan kat situ. Tapi kadang-kadang kita terlupa, ucapan itu satu hal lah, tentang pencipta yang sebenar. Pencipta yang sebenar, seharusnya sebagai seorang Islam, perkataan yang keluar ialah subhanallah, masya Allah, macam itulah, maknanya perkataan yang itu memberi impak kepada dosa pahala kan. Pahala berbeza dengan perkataan yang biasa, tetapi dengan ucapan itu akan memberikan satu kesyukuran kita, ketakjuban tentang penciptaan Tuhan. Okey. Jadi kena biasakan dengan menyebut kesyukuran terhadap apa yang kita pelajari. Contohnya bila kamu belajar, pensyarah berada di depan sedang mengajar sesuatu. Bila kita kata tadi kita belajar untuk dapatkan ilmu dan juga untuk teori dan kita nak amal. Kalau kamu dah tanam di dalam falsafah, dalam diri kamu, aku ni belajar, aku di peringkat pengajian tinggi, aku nak amal nanti. Saya pasti bila kamu sedar, kamu tanamkan niat itu, kamu akan belajar tu sungguh-sungguh dan menghayati apa yang diucapkan, apa yang diberikan oleh pensyarah. Dan dalam masa ilmu tadi kamu pelajari, pastinya ada perkara yang menakjubkan. Kalau kamu belajar tentang atom, kamu belajar tentang bagaimana struktur-struktur yang bila kita mendalam lagi belajar, sebenarnya banyak lagi ilmu yang kita perolehi. Dan akhirnya keluarlah di dalam mulut kita, subhanallah, betapa
tingginya ilmu Allah, ya, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Perlu disyukuri, ya. Okey, seterusnya itu tahap pertama. Dan tahap kedua adalah kita mensyukuri nikmat melalui perbuatan. Maksudnya, tadi melalui lisan kita, melalui ucapan kita, ya. Tapi tidak cukup itu saja. Apa yang kita dapat tadi kita syukuri dengan kita melaksanakan. Sebab tu ilmu dan amal tu tidak boleh dipisahkan, ya. Ilmu kemudian kita mengamalkan melalui perbuatan. Dan perbuatan ini bagaimana kalau kita belajar, ya. Kalaulah kita belajar biologi, kita belajar tentang mengenali diri, ya. Jadi maksud mensyukuri nikmat, syukur nikmat yang Allah berikan, Tuhan berikan ialah dengan menggunakan segala nikmat yang dipinjamkan, ya. Sebenarnya dalam diri kita ni bukan kita punya, kita ni milik Allah, ya. Kita semua apa yang ada yang kita ni satu diri, kita adalah milik Allah. Dan kita juga ada organ-organ. Kita juga ada, kalau kita kata ni mata kita, ya, mata saya, ni mulut saya punya kan kita kata. Tapi sebenarnya apa yang kita ada ni adalah dipinjamkan oleh Allah, ya. Jadi kita menggunakan apa yang dipinjamkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh diredai oleh Allah SWT. Ya. Contoh mata, ya. Kita lihat mata kita, Tuhan telah beri kepada kita. Macam mana kita nak syukuri mata kita itu? Maka gunakanlah untuk perkara yang diredai oleh Allah. Jadi bila kita sedar keadaan itu, peranan itu, kita orang kata menyedari hal itu, saya pasti kita nak tengok benda yang haram pun takut. Kita nak buat perkara yang berlebihan pun takut. Sebagai contoh, ya, kadang-kadang saya pun fahamlah keadaan pelajar. Dulu saya pernah, semasa saya menjadi ketua program sains dulu, ya, ada pelajar masa peringkat awal-awal tahun dalam 2000, 2006, 2007 dulu, kan. Bila mula-mula internet ni kan, pelajar-pelajar kita ramai yang ketagih dengan internet. Ya. Bola terutamanya. Masa tu dia memang nak bola. Jadi akhirnya tengok bola ni sampai tengah malam, kelas pukul 8, akhirnya ngantuk. Dan kalau dah ngantuk, tak datang kelas. Bila tak datang kelas, itulah jadi ketinggalan. Jadi beberapa kali tak datang kelas, akhirnya saya tanya, apa yang kamu buat sampai tak datang kelas? Dia mengaku bahawa saya ketagih tengok bola, bola di internet. Jadi ya benda tu boleh je, tak salah, benda tu tak salah, tetapi kita menggunakannya tidak pada tempatnya. Mata yang kita gunakan ni macam tengok bola tu bukanlah satu yang maksiat, tak maksiat. Tetapi masa yang kita gunakan tu tidak sesuai. Maknanya kita tak gunakan pada tempatnya lah. Ya, perlu dielakkan. Begitu juga dengan perkara-perkara lain lah yang rasa tidak Allah redha, jadi kita tak buat. Ya. Kita cubalah untuk elakkan. Saya pasti kita akan terdedah dengan perkara itu. Tetapi di peringkat pelajar, apakah peranan, bagaimana mensyukuri kita sebagai seorang pelajar berada di pelajar universiti? Peranan kita adalah untuk belajar. Kerana kita syukur kerana kita dapat masuk universiti. Belajar sungguh-sungguh. Dan kita syukur mak bapak kita telah membiayai kita untuk kita masuk universiti. Jadi caranya ialah belajar sungguh-sungguh dan akhirnya dapat menggembirakan hati mak bapak kita, menggembirakan pensyarah, ya, dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang. Jadi maknanya konsep kesyukuran di sepanjang kehidupan kita tadi, ya, macam kita tengok model garis lurus, model dan semula, setiap perkara itu ada ujian dan ujian tu kita kena kembali kepada Tuhan. Macam mana cara kita untuk mensyukuri? Ya? Pastinya kamu akan dalam sesuatu subjek kamu akan diberikan satu ujian, tugasan yang pelbagai. Ya? Jadi macam mana nak menghadapi benda tu? Jadi carilah bagaimana cara penyelesaian, ya, yang Allah telah berikan kita satu fikiran, kemahiran berfikir, untuk kita berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi masalah yang timbul, hadapilah dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Bukan kita keluar daripada masalah, bukan kita mengelakkan daripada masalah tersebut. Ya. Okey, dan begitulah juga setiap organ-organ yang telah dipinjamkan kepada kita, maka gunakanlah untuk perkara yang fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya? Okey, jadi akhir daripada situ,
pendidikan bersepadu ya. Tadi kita kata bagaimana pendidikan tadi, elemen-elemen tadi hendak diintegrasikan, hendak dipadukan. Jadi atas dasar itu untuk menyepadukan jasmani, emosi, rohani, bukan hanya di dalam falsafah, perlu ada satu lagi pelaksanaan yang paling penting dari segi pedagoginya ya. Tapi sebelum pergi kepada pedagogi, satu strategi, perlu ada satu bagaimana untuk merealisasikannya. Jadi di sini pakar pendidik Malaysia pada tahun 1984 telah berforumlah untuk mendefinisikan apakah yang dikatakan dengan pendidikan sepadu itu ya. Kemudian oleh kerana asasnya ialah Malaysia ialah negara yang mengamalkan budaya hidup beragama ya, dan Islam adalah agama resmi, maka model pendidikan menurut acuan Malaysia telah ditetapkan, iaitu model edaran semula tadi untuk dan meletakkan bahawa Tuhan adalah sebagai asas kepada ilmu tadi ya. Jadi definisi pendidikan sepadu itu telah dinyatakanlah, iaitu pendidikan yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Di samping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu akal ya, ilmu yang kita pelajari, maknanya segala disiplin ataupun bidang-bidang yang kamu pelajari itu perlu diintegrasikan ke arah membina komuniti ummah berteraskan akidah sebagai paksinya ya. Kalau kita lihat definisi itu mendalam ya, macam masih belum faham, tetapi bagaimana untuk merealisasikan itu satu yang strategi yang perlu dilihatlah ya. Okey, kenapa kita letakkan Al-Quran dan As-Sunnah ya? Berbalik kepada tadi, Islam agama resmi. Tidak salah untuk kita ni menggunakan ataupun mempelajari Al-Quran. Dan dalam Al-Quran pun ya, kalau kita tengok, walaupun kita adalah masyarakat majmuk ya, kata pelbagai agama, tapi Al-Quran ini adalah sebagai asas, kerana sebenarnya Al-Quran boleh baca untuk semua. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengatakan ya, yang ada tertulis ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapa tu manusia? Iaitu semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sama ada dia agama lain, bangsa lain, pelbagai bangsa yang telah diciptakan oleh Allah dan telah di dunia ini, pelbagai bangsa tak terkira bilangannya. Ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan Al-Quran ini untuk manusia. Bacalah, kerana di dalamnya ada satu peringatan-peringatan sebelum kita hidup, apa yang perlu kita buat semasa kita hidup, bagaimana kita nak hidup bermasyarakat, macam mana nak berakhlak, macam mana nak kata bermunakahatlah, bermuamalat, maknanya berhidup, macam mana kita nak hidup ini. Kerana Al-Quran ini adalah satu manual yang telah diberikan oleh pencipta kepada kita untuk melaksanakan bagaimana untuk kita hidup di dunia ini ya. Dan juga ada perkara yang akan kita hadapi selepas kita mati ya. Di dalam Al-Quran penuh dengan cara ataupun untuk kita rujuk ya. Tetapi adanya As-Sunnah untuk menunjukkan ataupun bagaimana kita hendak melaksanakan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ya. Okey. Al-Quran dan As-Sunnah tadi ya. Jadi untuk mungkin ada yang masih ada yang non-Muslim kat sini, jadi saya nak terang kat sini bahawa Al-Quran ini adalah kalam Allah, kata-kata Allah ya, ayat-ayat Allah ya, Tuhan ya, di mana Al-Quran adalah perkataan Allah sebagai mukjizat ya, satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam mushaf ya. Mushaf tu macam satu buku lah ya, yang tertulis, yang disampaikan secara mutawatir. Maksud mutawatir kat sini maknanya disampaikan kepada ramai orang yang dengar. Maknanya tidak ada satu yang kata oh ini hanya seorang dengar, ini dua orang dengar, tak ya, lain dengan hadis. Maknanya dari satu generasi ke generasi yang lain. Maksudnya dapat disebarkan begitu meluas dari satu generasi ke generasi yang lain untuk kepada semua orang ya. Jadi hakikatnya ialah Al-Quran ini adalah satu bacaan yang sangat mulia ya, diturunkan oleh Allah kepada ya Allah, iaitu Tuhan alam semesta, pencipta alam ini, kepada yang maha dia adalah yang maha agung lagi pengasih. Kita ada 99 sifat-sifat Allah yang perlulah kita tahu ya, iaitu sifat-sifat Allah itu
Yang mana Al-Quran itu diturunkan di mana di dalamnya adalah satu bacaan yang penuh hikmah di dalamnya. Ya, sebab tu kita perlu pelajari dan kita perlu hayatilah. Ya. Kemudian perkataan disampaikan oleh Rasul. Ayat Allah ini setelah Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul pula menyampaikan kepada kita lah perkataan disampaikan oleh Rasul yang mulia tadi kepada manusia, kepada kita semua. Dan mengandungi petunjuk dan berita gembira kerana di dalamnya adalah petunjuk. Ini adalah satu manual kehidupan yang perlu kita rujuk macam mana kita nak hidup di dunia ini. Sebab itulah Tuhan adalah pencipta manusia yang menciptakan alam ini, yang menciptakan makhluk-makhluk yang lain, bukan saja manusia tapi makhluk juga yang lain juga. Jadi dia juga adalah Tuhan yang memberikan kita manual bagaimana untuk hidup. Jadi Al-Quran adalah manualnya untuk kita melaksanakan kehidupan ini. Kemudian tidak dimasuki kebatilan dari sisi mana pun juga. Ini memang terbuktilah di dalam Al-Quran mengatakan bahawa tidak ada, tidak ada tangan manusia yang dapat mengubah. Ya, walaupun kadang-kadang ada usaha untuk mengubah, pasti akan ketahuan. Ya. Kerana apa? Tuhan yang menurunkan dan Tuhanlah sendiri, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Jadi dengan keadaan ini ya, dia tidak ada satu kebatilan. Ya, dan banyak juga di dalam Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Mulk ya, tentang tentang penciptaan alam semesta. Tuhan kata, kamu tengoklah alam semesta ini begitu cantiknya, begitu sistematiknya, aturannya. Itu kalau orang yang belajar fizik lagi terdedah dengan penciptaan alam semesta ini. Saya rasa kalau kamu belajar dan kamu berasaskan kepada keagungan Tuhan bila melihat sesuatu penciptaan itu, saya rasa memang keimanan sepatutnya lah. Ya, satu kajian oleh pensyarah ya, dulu Dr. Arif Kasmo, Dr. Nur Hayati dalam pendidikan kan, kalau kita mengintegrasikan ilmu wahyu ni di dalam pembelajaran, apabila pelajar itu mempelajari sesuatu dalam ilmu tu dan akhirnya dia dapat mengaitkan, dia akan berkadar terus dengan, kemudian dia ada membuat satu soal selidik ataupun instrumen untuk menguji keimanan lah, seboleh mungkin lah. Ya. Memang susah untuk menguji keimanan, bukan mudah kerana benda itu adalah benda gaib. Namun boleh dari segi pelaksanaan ya, sebaik mungkin lah dia telah membuat instrumen itu, dan didapati memang kalau dia meningkat dari segi pemahaman itu, keimanan itu akan meningkat juga. Ya. Jadi ada pembuktiannya lah ya. Okey, dan dalam Al-Quran juga adalah satu kitab yang ada berita sebelum, semasa dan sesudah. Jadi atas dasar itu Al-Quran boleh ataupun perlu dirujuk, bacalah, semua orang boleh baca. Ya, kerana di situ ada fakta sains, di situ ada banyak perkara yang perlu kita kaji. Dan Al-Quran bukan kitab sains, tetapi Al-Quran ada banyak ilmu-ilmu sains yang kita boleh terkuai. Allah kadang-kadang menceritakan tentang bagaimana penciptaan air ya. Saya rasa telah kamu dapat ilmu itu di dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Ya, dan akhirnya Allah mengatakan, adakah kamu tidak berfikir? Jadi maknanya Allah meminta kita supaya berfikir. Bagaimana kita nak berfikir? Kajilah ilmu itu di dalam sains. Okey. Seterusnya ya, impak kepada pendidikan ya. Peranan pendidikan ni adalah akhirnya untuk membina kekuatan rohani. Ya, kekuatan rohani kuat dan akhirnya yang lain tu akan ikut. Ya, ilmu yang kita pelajari, of course kita akan belajar bersungguh-sungguh, tetapi dengan adanya kekuatan rohani, kita akan bertabat, kita akan lebih tinggi. Begitu juga sebab Allah kata Allah akan tinggikan orang yang berilmu. Ya, tapi orang yang berilmu yang bagaimana? Iaitu yang mengamalkan ilmu tersebut dan dia berasaskan kepada ketaatan, ketakwaan, ya, keimanan kepada Tuhan. Maka Allah akan tinggikan darjat mereka di sisi Allah. Ya. Okey, pada masa yang sama untuk pembangunan kemajuan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kerana kehidupan kita ni ya, seperti telah termaktub ya di dalam Al-Quran bahawa apakah matlamat hidup kita kat dunia, ya. Saya rasa pun pensyarah sebelum ni pun telah nyatakan bahawa matlamat kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi beribadah tu tak perlu diasing-asingkan. Beribadah tu ialah
dalam kehidupan, way of life, ya, kehidupan kita. Jadi macam juga ya, kalau saya sarankanlah kamu sekarang berada peringkat prasiswazah kan, degree. Jadi sambunglah belajar ke peringkat master, sambunglah belajar ke peringkat PhD. Pendidikan tu, teruskanlah pendidikan walaupun kamu berada di mana. Kerana apa? Mungkin peringkat master, peringkat degree ni kamu adalah macam satu transisi lah. Kamu dah peringkat sekolah, memang kita nampak kamu dari segi sistemnya memang kamu dipantau lah oleh guru. Bila kamu pergi universiti, secara sedikit-sedikit di peringkat degree ni kamu independen sedikit-sedikit, tapi masih kurikulumnya masih dipantau, sistematik, kurikulum yang sistematik. Macam mana tahun 1 kamu nak ambil subjek apa, tahun 2 subjek apa, tahun 3 subjek apa, kemudian bila nak ambil latihan ilmiah, bila nak buat research, semua tu telah disusun. Namun mungkin peringkat PhD, peringkat master, kalau kamu mengambil yang berkursus masih juga bersistem. Ya. Tetapi apabila kamu mengambil belajar hingga ke peringkat PhD, saya rasa di sinilah orang kata apa, perjalanan spiritual kamu berlaku. Ya. Kerana independen. Kamu satu independen. Kamu, siapa yang kamu harapkan kalau bukan Tuhan yang memiliki segala-galanya? Ilmunya, kemahirannya yang kita hendakkan. Jadi kita mengharapkan Tuhan sebagai pencipta untuk memberikan kita ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi perlulah pendidikan itu berterusan sampai ke peringkat yang lebih tinggi, ya, untuk kita, platform kita menjadi seorang akademik ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Okey, seterusnya kesepaduan dua matlamat inilah yang dimaksudkan sebagai pendidikan sepadu. Kerana kehidupan kita di dunia ini bukan hanya di dunia, tetapi tidak boleh tidak, kita hidup di dunia adalah untuk akhirat yang kekal abadi. Jadi jangan sia-siakan, ya, kita sama-sama. Yang saya cakap ni pun untuk diri saya sendiri, ya. Bukan mudah kerana banyak ujian yang akan kita lalui kerana kamu tidak dikatakan beriman selagi kamu tidak diuji, ya. Maka terimalah ujian itu dengan hati yang tenang kerana Allah sayang kepada kita. Okey, seterusnya pengintegrasian merentas kurikulum. Kamu pasti kamu mengambil sekarang ni banyak sangat kursus-kursus, kamu ada ambil kursus citra kan. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk matlamat tadi, falsafah tadi, untuk menghasilkan pelajar yang berketerampilan. Ya, ada falsafah. Jadi kadang-kadang pelajar, ada jugalah saya dengar pelajar-pelajar mengeluh, nak ambil tu, dia kalau boleh nak ambil bidang dia je, tak nak ambil kursus-kursus citra ke yang sana sini. Ya. Padahal kita reka bentuk kurikulum itu adalah untuk kebaikan kamu sendiri, ya, iaitu untuk menghasilkan pelajar yang berketerampilan. Kalau kita hanya mengambil bidang kita, sedangkan nanti bila kamu keluar dalam masyarakat yang sebenar, macam-macam orang kamu akan jumpa. Ya. Ada juga dari segi pembelajaran sosial pula, ya. Itu dari segi ilmu, dari segi pembelajaran sosial. Kadang-kadang pelajar bila berjumpa ada pensyarah-pensyarah yang kadang-kadang garang sikit, dah takut, ya. Padahal nanti bila kamu keluar daripada masyarakat yang sebenar, macam-macam manusia kamu perlu jumpa. Jadi maknanya kita belajarlah daripada pengalaman untuk kita menghadapi pengalaman yang lebih besar di luar, di masyarakat yang sebenar. Okey, jadi saya rasa untuk elemen mentas kurikulum ni saya rasa saya nak bawa ke minggu depan lah, kerana ini panjang ceritanya, ya, di dalam pendidikan, ya. Untuk memastikan bahawa pengintegrasian itu berlaku, maka kita banyak elemen-elemen mentas kurikulum. Kita ada 6:26, sikit lagi 5 minit sebelum kita habiskan. Maknanya satu nilai tambah, ya. Nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Maksudnya dalam standard kandungan iaitu konten lah, ya. Namun perlu adanya elemen yang menentas kurikulum, ya, dalam pendidikan supaya kita dapat mencapai falsafah tadi, iaitu keharmonian jasmani, intelek, rohani dan emosi tadi. Jadi kena ada elemen mentas kurikulum. Jadi elemen ini terapkan bertujuan, ya, mengukuhkan kemahiran. Ya, kalau kadang-kadang kalau kita hanya belajar teori, macam mana kita nak praktikan kemahiran-kemahiran ini tanpa kita turun ke lapangan, ya. Jadi keterampilan ini juga untuk bertujuan keterampilan modal insan, akhirnya manusia yang tidak berbentuk pada diri kita, ya. Yang dihasilkan serta dapat menangani cabaran
semasa dan masa hadapan. Jadi harap dengan elemen merentas kurikulum ini, nilai tambah yang kamu dapat ini menyebabkan kamu menjadi seorang yang berjiwa besar, mempunyai jati diri yang besar, dan akhirnya bila kamu keluar daripada universiti, kamu dapat membentuk masyarakat, ya. Jadi inilah latihannya, ya. Kita harapkanlah sesuatu yang baik. Jadi elemen merentas kurikulum ni ada banyak. Kalau lihat, ya, kita ada pelbagai. Kita ada bahasa merentas kurikulum, ya. Kalau kita belajar bahasa saja, kita bukannya cukup masa, kan. Maksudnya dalam satu program kadang-kadang kita ada berapa unit, sekitar minimum 120 unit, untuk 4 tahun. Jadi itu kebanyakannya adalah mungkin 70-80%-nya adalah konten kita, iaitu bidang yang kita pelajari. Yang lain tu mungkin citra, mungkin kemahiran yang lain. Namun ada banyak lagi perkara lain yang perlu diketerampilkan, iaitu macam bahasa. Kita belajar bahasa, tetapi dalam masa sama bahasa lain mungkin kamu nak ambil untuk keterampilan diri. Alam sekitar. Ada juga kursus-kursus alam sekitar, tetapi kalau tidak diintegrasikan dalam lain, mungkin kesedaran itu hanya ilmu, maknanya alam sekitar itu hanya ilmu, tetapi kesedaran itu tidak timbul. Ya? Nilai murni, maknanya nilai-nilai, kita ada 11 nilai murni yang perlu diterapkan, ya, di dalam sistem pendidikan. Ya? Sains, teknologi, patriotisme, ya, kreativiti dan inovasi, ya, kemahiran fikir, banyak, ya. Jadi antaranya macam akidah. Akidah merentas kurikulum adalah salah satu elemen yang juga termasuk dalam sistem pendidikan kita. Ya, yang saya akan fokuskan nantilah di dalam sains tauhidik ini, bagaimana elemen akidah diterapkan dalam sistem pendidikan. Mungkin dari segi bagaimana, iaitu dari segi pedagoginya, dari segi strateginya, yang kita boleh usahakan sedaya upayalah supaya kita dapat membentuk, menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai pengintegrasian kesepaduan intelek, rohani, emosi dan jasmani, ya. Dan perkara-perkara lain, ya. Sekarang keusahawanan adalah satu elemen yang paling sangat penting di zaman kamu. Tak seperti zaman saya, ya. Masa zaman saya, kalau cuti sekolah, kalau belajar, cuti. Mungkin ayah ibu pada masa itu tidak membenarkan kita bekerja kerana takut bila bekerja dah tak nak belajar. Itu masa zaman itu, tak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang daripada sekarang dah lagi dibelajar tentang usahawanan, ya. Maka itu adalah kata perubahan yang berlaku dah dalam sistem pendidikan, maka kita kena akur dan kena masukkan di dalam sistem pendidikan. Jadi mungkin dalam kelas ini saya berhenti kat sini, nak menunjukkan bahawa perlunya pengintegrasian elemen-elemen di dalam pendidikan. Namun untuk fasa kedua nanti, untuk hari Khamis nanti, kita akan fokus kepada akidah merentas kurikulum. Bagaimana dalam sains tauhidik lah kiranya, bagaimana pengintegrasian sains tauhidik di dalam sistem pendidikan. Yang mana kita dah jadikan asas falsafah dan juga matlamat sesuatu kurikulum itu dibentuk. Okey? Saya rasa itu je. Sebelum tu ada soalan ke yang nak ditanyakan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuna. Saya nak tanya pasal ilmu ni lah kan, pendidikan ni. Kalau macam, saya pelik lah macam tu dulu kan, sebab saya sangat suka sejarah. Kalau saya tengok macam tokoh-tokoh Islam yang dulu, dia macam tu dia hanya tak menguasai satu bidang je. Tapi kalau macam kita tengok macam sekarang ni, pendidikan kita pun contohnya akan menjurus pada belajar sains je, belajar agama je. So macam saya pelik macam mana diorang boleh, Masya Allah, dalam seorang tu boleh menguasai dalam banyak bidang. So memang banyak sumbangan diorang boleh lakukan. So apa pandangan Doktor dalam hal ni? Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Kita nampak, ya. Terima kasih yang bertanya siapa ni? Saya Izzati. Izzati, terima kasih Izzati bertanya soalan tu. Sebenarnya itu adalah matlamat. Kalau kita lihat falsafah tadi, dah ada dah. Falsafah kita dah cantik sebenarnya. Namun pelaksanaannya tu yang pincang. Kalau kita tengok bagaimana pengintegrasian ilmu, kan, memang cantik. Dan kita pun sebenarnya ada, kalau dari segi perkembangan kurikulum dalam pendidikan kita, dia dah ada perubahan. Cuma mungkin kita tak sedar. Contoh, dulu masa zaman saya, kita orang kata kalau belajar nak hafaz Quran, kena pergi pondok lah. Hafaz Quran je.
Lepas tu terpulanglah dia, dah habis tu barulah ibu bapa yang sedar ni masukkan dia ke sana ke sini untuk mendapatkan ilmu lain. Namun sekarang kita dah nampak perubahan dah berlaku dalam sistem pendidikan kita. Kita dah ada sekolah-sekolah tahfiz integrasi sains tahfiz sains, kita dah ada. Sebenarnya dah ada perubahan itu untuk mencapai kepada macam mana sarjana Islam kita bentuk dulu. Namun untuk melakukan satu perubahan bukan mudah, bukan dalam masa 1-2 tahun, berpuluh tahun. Jadi mungkin kita dah ada ya masa saya rasa zaman untuk Mahat Tahfiz Sains ni 10 tahun sebelum ni dah mula. Jadi kita nampak perubahan. Namun kita pun kita sedia maklumlah bukan 100% perubahan itu akan berlaku ataupun kejayaan itu akan berlaku. Pastinya ada orang kata terlepas yang kurang berjaya, itu perkara biasa ya, ujian-ujian yang berlaku. Jadi untuk Izzati sebenarnya memang ada perkara tu bergantung kepada kita lah bagaimana kita nak merealisasikan dalam sistem kita sendiri. Ya? Ada lagi? Boleh? Ada lagi soalan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita berhenti di sini. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asri. Kita jumpa minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah surat Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Okay. Terima kasih doktor. Okay, sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jumpa hari Khamis untuk kuliah Dr. Zanatun. Okey. Terima kasih. Boleh, doktor.